وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke program After Hours dari Masjid Al-Istighfar. InsyaAllah tazkirah kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Effendi Supardi dengan tajuk sifat mazmumah, iaitu ghadab ataupun marah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalala 'ala al khair ibtigha'a mardatillah wa wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد, para penonton yang dikasihi sekalian, sambutlah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah dan rafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama kita menyambut bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh didapati pengampunan di dalamnya, dan bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita untuk beriadah, untuk berusaha menjauhkan kita daripada sifat-sifat yang tercela. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda sekalian, tajuknya ialah marah. Marah ni satu perkara yang biasa kita merasai sebagai manusia biasa, ya, kerana kita bukan malaikat, dan malaikat mempunyai sifat-sifat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Kita berbeza. Jadi kalau kita melihat, ya, di dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita ini, banyak perkara yang berlaku, membuatkan kita ni kadang-kadang terasa suka duka, perasaan marah, menyampah, ya, kadang-kadang bingit. Tapi dan ini semua, ya, setentunya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Itu yang sepatutnya kita sedar. Kerana kita sebagai hamba-Nya, kita juga sebagai khalifah Allah Subhanahu Taala di muka bumi ini, seharusnya melalui proses-proses ini. Jadi perkara-perkara itu, kalau kita tidak dapat mengawalnya, tentunya ada akibat yang buruk yang bakal kita lalui. Dengan itu, agama Allah SWT yang mana kita telah sama-sama mengamalkannya, menekankan akan perihal pembersihan hati dan sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang tercela. Dan moga-moga dengan perkongsian sedikit ini kita dapat membasuh hati kita, ya, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat ini, terutama tentang topik kita marah, dan digantikan dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat pelembut, melembutkan hati dan jiwa kita. Dan mungkin dalam bahasa kita senang kita katakan ialah lambat marah. Tapi kalau kita rujuk kembali kepada hadis, adakah sifat marah ini adalah semuanya sifat mazmumah? Jadi dengan itu timbulnya persoalan-persoalan. Adakah marah itu sendiri tidak dibenarkan dalam agama? Ataupun jikalau kita rujuk kepada sirah junjungan Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia yang ditunjukkan kepada kita, yang mana Allah SWT menyuruh kita, memerintahkan kita menjadikan Nabi kita sebagai uswah hasanah, ataupun sebagai mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam apa jua aspek yang kita lalui di dalam kehidupan kita ini. Adakah Nabi pernah marah? Ataupun bagaimana? Jika Nabi Muhammad SAW pernah marah, jadi marah yang bagaimana yang dibenarkan dalam agama ini? Ataupun kalau betul tidak dibenarkan dalam agama ini, bagaimana pula di dalam sirah Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawa Nabi SAW pernah marah? Jadi sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita faham dulu apa erti marah.
ringkasnya, sebagai ringkas, marah di dalam kamus Dewan, kalau kita boleh browse ataupun kita boleh lihat ya, ialah makna marah berasa panas dalam hati. Jadi dari perasaan itu tadi, maka manusia boleh bertindak dengan gaya yang sangat bengis dalam memberikan respon kepada sesuatu perkara. Jadi apabila kita melihat pada kejadian itu berlaku, jadi kita boleh terasa ataupun terpanggil mencetuskan kemarahan kepada diri kita. Itu maksud marah. Itu secara ringkas. Jadi ada orang yang cepat marah. Ada orang yang cepat marah ni kita panggil pemarah. Ada yang lambat nak marah. Tak marah-marah. Maknanya hatinya lembut. So bukan dia tak marah, dia marah tapi lambat marahnya. Jadi kalau kita katakan bahawa dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW ni, ianya tidak cepat marah. Jadi bagaimanakah Rasulullah SAW dapat melakukan perkara tersebut? InsyaAllah nanti kita akan usaha sama-sama berkongsi tentang perkara itu. Walhasil, marah yang ingin kita sama-sama sampaikan ialah tentang satu riwayat yang mana telah mengatakan, yang bermaksud marah itu adalah daripada syaitan, dan syaitan itu pula diciptakan daripada api, dan air itu pula boleh melenyapkan api ataupun memadamkan api. Maka apabila seseorang di antara kamu dalam keadaan marah, maka hendaklah dia berwuduk. Dalam riwayat tersebut mengatakan bahawa kemarahan ini ada berpunca daripada asal usul daripada syaitan. Kerana kita ketahui bahawa kehidupan ataupun penciptaan manusia, malaikat dan juga syaitan itu berbeza ya. Kalau kita lihat sejarah semula, Nabi Adam diciptakan daripada tanah, kemudian malaikat diciptakan daripada cahaya. Maaf. Dan kemudian syaitan pula diciptakan ataupun iblis diciptakan daripada api. Jadi semua itu mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Di dalam hadis tadi mengatakan bahawa marah itu sebenarnya datangnya daripada sifat-sifat syaitan. Jadi sifat ini dikatakan telah ditiupkan ketika satu perkara berlaku. Sifat ini telah ditiupkan, was-was, bisikan-bisikan ditiupkan daripada sang syaitan kepada hati kita, nafsu kita, nafsu kecil kita yang mungkin sudah dalam keadaan penat, keadaan bingung, keadaan kecewa, sedih dan terganggu. Maka terlahirlah sikap marah tersebut ya. Jadi apabila kita melihat riwayat tadi, untuk memadamkan api itu, maka hendaklah ianya dibasuh tubuh badan kita dengan air, iaitu dengan mengambil wuduk, itu sebaik-baiknya. Dan itu di antara kawalan ataupun cara mengendalikan marah. Marah ni kalau tidak dapat dikawal, maka marah ini dia boleh jadi satu sifat yang agak keterlaluan ya. Kerana kalau kita sendiri kadang-kadang ataupun kita mempunyai sedikit pengalaman, iaitu apabila marah itu tercetus, kita tidak dapat kawal diri kita. Kita tidak dapat kawal emosi kita. Kita tidak dapat kawal pemikiran kita yang waras ini. Dan kadang-kadang na'udzubillah sampaikan badan kita, body kita ni memberikan reaksi yang sangat sangat tidak dapat difikirkan, ataupun body kita ni memberikan reaksi yang ganas ya. Itu di antara perkara yang kalau kita tidak dapat mengawal marah ini. Jadi masya-Allah ya, kemarahan yang berlaku kepada diri seseorang itu, agama Allah SWT ataupun Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk
mengawalnya. Teringat saya salah satu cerita ya, ketika itu Nabi SAW jadi imam dan kemudian para sahabat seperti biasa menjadi makmum solat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam jamaah itu ada seorang Badawi dan ada salah seorang daripada sahabat di kalangan sahabat sedang solat dan kemudian bersin. Seperti biasa, kalau kita sudah mendengar bersin, kita akan menjawab bersin itulah yarhamukallah dan sebagainya. Akan tetapi masalahnya ialah ketika itu adalah dalam solat. Jadi bila seorang sahabat itu bersin, jadi saat Badawi ini dengar lalu menyebut yarhamukallah, doa terhadap orang yang bersin, sedangkan di dalam solat, para sahabat semua agak terkejut. Ada sebahagiannya agak marah, dan ada dalam riwayat itu bukan saja mereka marah, mereka ada sebahagian sahabat merenung terhadap Badawi tersebut. Ada yang sampai tepuk di pahanya. Sangat marahlah maknanya ya. So yang sepatutnya tidak boleh berkata-kata ketika solat. Dan apabila Badawi itu nampak para sahabat memberi reaksi seperti berikut, lalu beliau pun diamlah dan memikirkan bila lepas ni apa akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan masya-Allah ya, selepas beri salam dah habis pun solat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memaling kepada wajah para sahabat dan kemudian bertanya siapakah yang berkata-kata ketika solat tadi. Lalu Badawi itu terus menjawab dan mengaku bahawa dirinya telah membaca doa orang bersin. Lalu masya-Allah dengan keadaan tenang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa di dalam solat ini tidak bolehlah kita berkata-kata melainkan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan juga membaca Al-Quran. Jadi dalam hadis itu menunjukkan bahawa sahabat ini dia menjawab ataupun berkata-kata ketika solat dengan berzikir menjawabkan bersin. Dan kita tahu bahawa tak boleh, akan batal lah solat kalau dengan sengaja ya. Tapi Nabi SAW sebelum membuat satu keputusan, Nabi dapat mengawal pemikirannya. Maknanya mungkin Badawi ini tidak mengetahui akan hukum hakam solat. Lalu masya-Allah Nabi menegurnya dengan keadaan yang sangat lembut. Nabi menegurnya dengan keadaan yang sangat terhormat, dan kemudian mendidik Badawi tadi bahawa mengatakan kita tidak boleh berkata-kata di dalam ketika solat. So kalau kita mengambil sedikit istifadah daripada hadis ini, kita dapati bahawa Nabi SAW sebenarnya dalam keadaan situasi yang agak marah, tapi Nabi SAW boleh mengawalnya. Nabi SAW boleh menukarnya sebagai satu contoh bagaimana ingin mendidik pada mereka-mereka yang mungkin tidak ketahui tentang perihal salat. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW adalah orang yang paling halim, yang paling santun. Dan juga Nabi SAW juga amat marah jikalau seseorang itu, seseorang hamba Allah itu mengambil kesempatan untuk menghina agama Allah SWT. Ini jelas bahawa Nabi SAW juga mempunyai sifat marah. Ini yang telah disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW membalas sesuatu penganiayaan yang ditimpanya ke atas dirinya selama orang itu tidak menghina kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila sedikit saja kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala itu dihina, maka baginda sallallahu alaihi wasallam lah merupakan orang yang paling murka, yang paling marah terhadap perkara tersebut. Jadi dalam hadis ini menggambarkan bahawa Sayyidatuna Aisyah menggambarkan kita bahawa Rasulullah SAW marah. Akan tetapi apa yang membuatkan Rasulullah SAW marah? Jadi Rasulullah SAW marah ketika seseorang itu dia menghina hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW lah orang yang paling murka, yang paling marah ketika itu. Jadi di sini Nabi SAW mengajar kita lah, tidak secara langsung melalui hadis Sayyidatuna Aisyah ini, bahawa kita boleh marah
Akan tetapi kemarahan itu kita kena melihat sebabnya. Ini yang sering saya kadang-kadang katakan kepada para hadirin hadirat jemaah di lain tempatnya. Saya mengatakan kita boleh marah. Contohnya yang mempunyai anak-anak, kita boleh marah kalau jika ianya menghina ataupun ianya melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patut marah. Dan kemarahan itu perlu disampaikan kepada anak tersebut agar ianya tahu bahawa perkara ini tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, meninggalkan solat, sengaja meninggalkan solat. Jadi sebagai ibu dan ayah, apabila melihat perkara itu, sudah diingatkan beberapa kali, kemudian sengaja meninggalkan solat dengan tanpa sebab, maka kita boleh marah. Jadi itu dalam perihal sebagai keluarga antara ayah, ibu dan juga anak. Dan mungkin sebagai suami pula, melihat isteri murka akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, selepas kita mengingatkannya juga, tetap juga dengan sengaja, maka kita marah. Tapi cara marahnya tu bagaimana? Adakah cara marah tu kita sampai ekstrim sekali? Kita marah kerana isteri kita sengaja tidak solat dan sebagainya, tapi sambil orang yang marah itu, suaminya marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kesat. Itu tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Jadi marah ni kalau dalam bab tasawuf, kita ada beberapa tingkatan lah ya. Tingkatan marah yang melampau, tingkatan tiada marah langsung, dan tengah-tengah ya tingkatan yang agak sederhana, marah bertempat. Jadi insyaAllah selepas ini bagi mereka, para jemaah ya, kalau mungkin kita boleh melihat manakah tingkatan marah kita itu, jadi kita lebih baik mengambil tingkatan yang bertempat inilah, pertengahan. Khairul umur awsatuha, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Jadi ada pula di kalangan mereka yang saya katakan melampau, maknanya apabila dia marah, kata-kata kesat dikeluarkan, tubuh badan kita memberikan reaksi yang tidak baik sehingga memukul pada tempat-tempat yang tak sepatutnya dipukul, ataupun memukul orang yang tak sepatutnya dipukul. Lebih-lebih lagi sekarang ni ya, Masya Allah ya, kita di dalam keadaan yang penuh ujian ini, apabila orang yang datang, ambassador, mengingatkan kita untuk pakai pelitup muka, jangan pula kita marah. Habis ada kes lagi sampai ditumbuk orang tersebut. So itu agak melampau, dan itu dilarang dalam agama Allah Subhanahu Taala. Islam tidak mengajarkan sebegitu rupa. Ada pula yang tidak marah langsung, dihina, agama dihina, Rasul dihina, dikutuk. Kita tak ada rasa perasaan marah pun. Tak apalah, biarlah, suka hati. Oh tidak, itu juga tidak dibolehkan dalam agama kita ya. Kita sepatutnya merasai marah, merasai marah dalam keadaan yang mana agama kita dihina, agama kita dicerca sebagai contoh. Jadi perasaan itu sepatutnya ada. Tapi yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW ialah bagaimana mengawal marah itu. Marah itu perlu dikawal, dan sering kali kita dengar daripada para asatidzah yang mengajar kita, kadang-kadang mengongsikan tentang perihal marah. Contohnya, kadang Rasulullah SAW itu marah sampai sehingga kan sahabat-sahabat dapat melihat muka Rasulullah SAW merah, tapi Rasulullah diam, menahan, mengawal keadaan ataupun perasaan marah itu ya. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW pernah menasihatkan pada para sahabat dan terutama pada umatnya bahawa marah itu, orang yang kuat itu bukanlah orang yang senantiasa memenangi pergulutan ataupun wrestling ya. Tapi yang kuat itu adalah mereka yang dapat mengawal marahnya. Itulah orang yang kuat. Jadi Nabi dah ajar dah. Jadi siapa yang kuat ialah orang yang dapat mengawal marahnya ketika marah itu berlaku. The first impact kata dia. The first impact yang berlaku tu kita kena kawal.
Sama ada kita kawal, kemudian barulah kita berfikir dan kemudian baru kita memberi respon, ataupun kita terus respon. Jadi Nabi mengajarkan di antaranya ialah mengawal dahulu, seperti mana yang saya dah sampaikan, sampai terlihat muka Nabi merah, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan responnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah ya, ada dalam hadis yang lain juga pernah para sahabat bertanya, biasanya sahabat-sahabat ni bertemu dengan Rasulullah ya, menginginkan nasihat ataupun wasiat-wasiat yang ingin diamalkan. Pergi bertemu dengan Rasulullah, tanyakan Rasulullah, apakah wasiat kamu? Dan Rasulullah pernah menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Dan sahabat itu bertanya sekali lagi, Nabi terus berulang hingga 3 kali, jangan marah, janganlah kamu marah. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang perihal sahabat itu. Jadi sepatutnya dia mengawal marahnya. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan siapa sahaja yang datang kepada Nabi akan cakap janganlah kamu marah. Tidak ya. So setiap orang tu berbeza keadaannya. Jadi dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabat itu janganlah kamu marah. Nabi tidak pernah pukul rata dalam nasihat-nasihat dan juga wasiat-wasiat yang diberikan. Jadi sama juga dalam hal ini, seperti mana yang kita ketahui, kadang-kadang kita cepat marah, kadang-kadang kita ikut mood kita. Mood baik, kita lambat marah ya. Mood agak banyak berkecamuk di dalam pemikiran kita ini, cepatlah kita marah dan sebagainya. Contohnya balik kerja, tiba-tiba ada kejadian berlaku di rumah, anak begini, begitu dan sebagainya, ayah pula marah. Ibu pula sudah kemas rumah dan sebagainya, tiba-tiba anak campaklah bajunya di sana dan di sini berselerak dan sebagainya, marah ya. Anak pula melihat ayahnya bila dia mungkin ataupun ibunya bila dia dah buat projek ni, tiba-tiba di dalam komputer tiba-tiba ayahnya pun tutup elektrik, marah. Jadi sifat-sifat itu memang biasa seperti mana yang saya sampaikan, akan tetapi kita perlu kawal marah itu. Yang pertama, seperti mana yang saya katakan tadi, marah kita mesti bertempat. Maknanya apabila ianya ada kena-mengena dengan agama kita, ada kena-mengena dengan Allah dan Rasulnya, dengan prinsip Islam, maka kita boleh marah. Akan tetapi bagaimanakah cara marah itu perlu kita periksa. Yang mana saya katakan, janganlah kita marah yang keterlaluan, yang mana sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ataupun kita tidak langsung tidak marah. Itu tidak dibenarkan dalam Islam juga ya, tidak marah apabila agama ini terganggu ataupun agama ini dikutuk, dihina. Dan yang paling baik di tengah-tengah itu, yang mana Nabi SAW menunjukkan kita sebelum marah kita sendiri mengetahui perkara yang sebenar. Itulah di antara, kalau ahli psikologi mengatakan, itulah di antara perkara yang sangat baik. Sebelum kita memberi respon kepada sesuatu, hendaklah kita berfikir. Dan seperti mana saya katakan bahawa marah ini kadang-kadang kalau yang teramat kita boleh tidak ataupun hilang kawalan pemikiran kita yang waras. Ya, sebaiknya kita berhenti sejenak. Nabi kata bukan orang yang hebat kalau dia menang je, bertinju dan sebagainya, tapi yang hebatnya dapat menahan marah bila first strike tu. Pertama kali kita nampak, kita terkejut kan, kita memberi respon. Macam mana? Sebab tu Datuk Nenek yang kita selalu kalau saya dengar, saya tak tahulah yang lain, tapi selalu kadang-kadang saya dengar kadang Astaghfirullahalazim. Itu sebenarnya marah ya. La haula wala quwata illa, itu semua marah. Itu adalah salah satu didikan yang baik lah kalau ianya berlaku di rumah kita. Sebenarnya marah, tapi dia sempat berzikir dahulu. Moga-moga syaitan dapat melarikan diri. Dan inilah salah satu adat yang baik yang sepatutnya kita teruskan. Kalau kita marah, sekarang Astaghfirullahalazim, dan setutupnya muka kita akan berubah ya. Muka kita akan berubah, dan orang yang melihat
kita marah itu akan mengetahui bahawa kita sedang marah. Ya, kita nak mengatakan bahawa kita marah. Tapi dalam masa yang sama, agama Allah SWT menjaga kita. Marah ini jangan sampai buat dosa. Marah ini jangan sampailah berlaku kemusnahan. Dan pada akhirnya nanti, seperti mana yang saya katakan pada awal tadi, akhirnya kita akan menyesal atas perbuatan yang mana kita tidak dapat kawal marah itu. Ini jelas daripada surah Al-Imran ayat 134 yang mana Allah SWT telah memesan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang menahan amarahnya, iaitu marahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi Allah suka pada orang-orang yang memaafkan orang. Maknanya dia bukan tak marah, dia marah. Dalam ayat ini bukan mengatakan bahawa kita tak marah, kita marah, tapi kita maafkan orang lain. Ini yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak peristiwa lah. Lebih-lebih lagi dalam peristiwa peperangan yang berlaku. Ya. Nabi SAW sanggup memaafkan mereka-mereka yang menghina ahli keluarganya, menghina dirinya, ingin membunuhnya ketika Fathul Makkah. Dan Masya Allah, sebelum saya akhiri insya-Allah, saya ingin sama-sama mengongsikan bagaimanakah mungkin cara ataupun zikir-zikir yang mungkin kita boleh amalkan bagi mereka yang ada sifat marah ini. Yang paling mudah ialah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan saya teringat salah satu hadis yang mana Sayyidatuna Aisyah, ya, ketika itu dalam keadaan marah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memicit hidung Sayyidatuna Aisyah dan kemudian mengatakan ya Uwaish, satu panggilan manja terhadap Sayyidatuna Aisyah. Ya Uwaish, wahai Aisyah, ya, ucapkanlah Allah maghfirli dhanbi, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ya. Wa adhib ghaidha qalbi, dan hilangkanlah kemarahan hatiku. Wa ajirni minasyaitan, dan lindungilah aku daripada syaitan. Dan ini adalah di antara doa yang boleh kita dapati di kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang mana Nabi SAW mengajar sendiri Sayyidatuna Aisyah, isteri baginda Rasulullah SAW, bagaimana ingin cara mengawal marah. Hilangkan kemarahan dahulu dan kemudian baru kita memberikan reaksi kita. So sangat berbeza ketika marah lalu kita memberikan reaksi, dan setentunya ketika kita sudah reda sedikit, tak kiralah beberapa persen, kemudian kita memberikan reaksi. So itu sangat berbeza. Dan seperti mana yang sama-sama kita ketahui dalam riwayat yang pertama yang saya sampaikan, ialah kita mengambil wuduk. Itu yang kalau dah terlampau sangat marah, ya, mengambil wuduk supaya dapat meredakan keadaan kemarahan seseorang itu. Dan banyak lagi lah cara-cara yang mungkin anda sendiri sudah bersama-sama melakukan, ya, dan anda mengalami perkara-perkara keadaan yang boleh membuatkan anda marah, lalu anda membuat respon yang mungkin tidak wajarnya, dan kemudian kita pada akhirnya menyesal atas atas perbuatan kita itu. Dan moga-moga dengan bulan Ramadan kali ini, ya, kerana bulan Ramadan adalah bulan yang kita melatih diri kita sebagai seorang Muslim, mukmin, agar kita dapat membersihkan ataupun mengawal kemarahan kita. Kita tak naklah tidak marah langsung, ya, dan kita tak naklah marah yang melampau. Dan kalau boleh kita dapat mengawal kemarahan kita, yang mana kemarahan itu membawa kepada kebaikan, membawa kepada pendidikan, menunjukkan benda yang baik. Seperti mana ketika para sahabat marah, tapi Nabi menunjukkan bagaimana dapat mengawal marah itu dengan mendidik seorang Badawi supaya sebenarnya salat tidak boleh berkata-kata. So ini adalah banyak lagi lah kalau kita nak rujuk kepada cerita-cerita bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk mengawal kemarahan itu. Saya suka mengambil sirah-sirah ketika berperang dan sebagainya, kerana kita boleh melihat, kerana dalam keadaan perang tu
agak tertekan kan. Jadi manusia biasa kalau menghadapi perkara yang tekanan yang melampau, dia akan memberikan reaksi yang berbeza. Dia akan cepat marah dan sebagainya. Jadi kalau kita merujuk balik pada sirah-sirah tersebut, moga-moga ia dapat membantu. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga dengan Ramadan ini, seperti mana saya katakan tadi, dapat memberikan keinsafan kepada kita untuk kita dapat mengawal marah kita ini, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita dengan amal kebaikan, jauhkan kita daripada sifat marah yang tidak tentu arah, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufik ni untuk kita dapat mengamal agama dengan sempurna, insya-Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta maaf jika di situ ada sedikit kesilapan dan kesalahan dan kekurangan daripada penyampaian saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian yang sangat jelas. Seperti yang kita tahu bahawasanya marah adalah salah satu daripada sifat mazmumah, maka haruslah kita menjauhinya. Tetapi adakah kita sebagai manusia ni tidak boleh berasa marah? Maka Ustaz ada menerangkan bahawasanya kita boleh marah sekiranya perkara itu tidak melanggar syariat, tetapi haruslah kita mengawal marah kita itu, jangan sampai kita menyakiti ataupun menghina seseorang itu. Cukup dengan memberi teguran yang baik. Wallahu a'lam. Kita akan kembali selepas ini. Puasa petang kita lah. Dia boleh angkatkan ni sikit sebab saya nak Ya inject ni. betul lah korang ni. Zaman sekarang macam-macam pula lagi. Dah. Abah belum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wah. InsyaAllah sihat Kita jumpa di masjid. Kalau sesuatu yang dimasukkan di bukan bahagian yang rongga terbuka seperti mulut, telinga, hidung, kedua kemaluan, maka insya-Allah tak ada apa-apa. Dan vaksin ini dia memasukkan sesuatu di luar rongga yang terbuka. Lebih-lebih lagi vaksin sesuatu yang diperlukan, maka teruskan dengan injection. Selamat kembali kepada program Tilawah Al-Quran. InsyaAllah kita akan dengarkan 6 surah terakhir Juz Ammah, iaitu surahnya Surah Al-Kafirun, Surah An-Nasr, Surah Al-Masad, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Surah Al-Kafirun mengandungi 6 ayat dan ia tergolong daripada surah Makkiyah. Surah ini berbentuk tegasan untuk tidak mencampur adukkan ajaran agama. Ianya diturunkan kerana orang Quraisy tidak terhenti-henti mencari jalan untuk menghalang Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Kemudian surah An-Nasr pula surah yang diturunkan di Madinah mengandungi 3 ayat sahaja. Surah ini merupakan pertolongan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Islam. Setelah mendapat kemenangan dan pertolongan itu, hendaklah manusia memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya surah Al-Masad mengandungi 5 ayat dan tergolong daripada surah Makkiyah. Isi kandungan surah Al-Masad ini menceritakan nasib pakcik Nabi Muhammad SAW, iaitu Abu Lahab dan isterinya yang diancam dengan siksa api neraka. Kemudian surah Al-Ikhlas pula mengandungi 4 ayat dan juga tergolong daripada surah Makkiyah. Isi kandungan surah ini menegaskan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan semesta alam dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Falaq pula mengandungi 5 ayat
dan tergolong daripada surah Makkiyah. Sebahagian besar ayat ini berbentuk doa agar dijauhkan segala malapetaka dan gangguan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, surah An-Nas. Surah ini mengandungi 6 ayat dan tergolong daripada surah Madaniyah. Isi kandungan surah ini berupa anjuran agar manusia meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bisikan syaitan terhadap manusia. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidun ma abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.